Aziz baru je ambil SPM, muda lagi sebenarnya. Tapi dah pernah mengajar 12 tahun. Daripada 12 tahun kiranya, daripada keluar perut je terus mengajar SPM. jadi biasanya Aziz biasanya more on physics and chemistry. Kita go on this what you call teknik menjawab. Banyak teknik menjawab. So because you guys memang dah macam what you call it, you all dah memang all say expert and everything. It's just that nak menjawab saja. So hari ni kita nak lay down all the secrets. Bukan secret untuk magic, dia secret untuk korang score SPM. Kita nak buat. SPM bukan magic. Allahu Akbar. Habis. Terima kasih Sir Haziq. Saya rasa, boleh tak saya student saya nak join webinar? Saya tengok saya boleh. Okey, baik. Tapi betul yang biasa Haziq cakap dia muda tu betul. Ini kami cakap betul. Tak buat. Korang jangan baik. Kita akan mula sesi yang pertama, sesi overview. Guys, saya akan mulakan dulu and then saya akan paskan kepada Sir Teva and then saya akan paskan kepada Sir Haziq untuk merungkaikan ada apa dalam paper kimia kita. Boleh So dengan itu, boleh saya mula? Saya nampak dekat sini ada yang pelajar tingkatan 2 pun ada. Pelajar tingkatan 1 pun ada. Masya Allah. Tingkatan 3 pun ada. Kelas dewasa ada tak? Kelas dewasa. Ada. Kakak orang pun ada ni. By the way, yang kakak-kakak orang saja nak beritahu Sir Haziq sudah yalah, faham-faham je lah. Saya pun sudah sorry. Papa Dev masih boleh. Itu je nak beritahu, jangan macam-macam Okey. Saya akan mulakan kelas dalam count 3, 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum. Dan terutamanya saya nak jemput warga-warga Pelasya daripada Sabah, Sarawak, daripada Perlis, Johor, Melaka, Penang, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu. Okey, kita pada hari ini kita hendak menuntut ilmu and this is a very good effort, satu benda yang mulia, satu benda yang orang kata tak semua orang diberi peluang, tak semua orang diberi kesedaran. And well done. Chemistry is something about our world. Years ago, beratus tahun yang dulu, manusia ini hanya ada 4 unsur, iaitu unsur yang pertama, unsur yang kedua, air. Unsur yang ketiga, angin. Yang keempat, tanah. Sehinggalah seorang manusia ini merevolusikan sains. Manusia ini diberi nama John Dalton. Beliau sudah menjumpai satu unsur. Beliau telah menterbitkan satu perkara di mana dia ambil satu batu ini dan dia bagi tahu kepada khalayak ramai ketika itu, sekiranya batu ini dipotong nipis-nipis, dipecahkan, dihancurkan, ibarat harapan, kepercayaan yang hancur, dia akan menjadi tulisan yang kecil, perkara yang kecil, zarah yang sangat kecil. Kita akan panggil dia sebagai. Sejak daripada tahun itu, datanglah saintis terusnya, J.J. Thomson. Diikuti pula dengan Ernest Rutherford. Kemudiannya kita ada Niels Bohr, and then kita ada James Chadwick, and then kita ada Schrödinger. Dan dibantu oleh saintis-saintis yang hebat seperti Albert Einstein, seperti Anton Lavoisier, Dmitri Mendeleev. Dan mereka telah
menghadiahkan, membantu kita untuk faham apakah itu kimia. Apakah hadiah mereka? Tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah menghadiahkan ataupun telah membenarkan kita belajar kimia disebabkan satu perkara ini, memudahkan kita belajar kimia satu perkara ini. Benda ini ialah jadual berkala. Jadual berkala merupakan satu benda yang terhasil daripada titik peluh. Bukan titik peluh semalam, bukan minggu lepas, tapi beratus-ratus tahun. Macam. Okey. Ini beratus tahun punya kerja. Dan dia telah hadiahkan kepada kita untuk apa? Untuk mudahkan kita faham. Okey, guys, apakah nama benda ini? Ini namanya Syak pun boleh jawab. Okey, Aidil Farhan pun boleh jawab. This is what we call as periodic table. Nice. Periodic table of element. Okay. Baik. Periodic table of element ini dia menyusunkan unsur. Di mana kita ada banyak unsur. Baik, saya sebut nama dia, awak bagi tahu saya simbol dia boleh tak? Saya sebut nama dia, awak bagi tahu simbol dia. Contoh kalau saya sebut kalsium, awak bagi tahu kat saya Ca. Okey, mantap. Let's go. Lithium. Nice. Sodium, natrium. Terbaik. Potassium. Yes. Mantap. Warm up. Aluminium. Yes. Terbaik. Okey, hai makcik. Pakcik kat rumah tu, kakak abang boleh cuba juga Okey, oksigen. Pakcik rasa, papa rasa oksigen. Oh. Ya, pakcik, betul pakcik. Oh, nitrogen apa dia pakcik? Yes. Tuan-tuan puan-puan, kita ada unsur, kita ada lithium, natrium, potassium, sodium, ada aluminium, nitrogen, oksigen dan simbol dia, okey, masing-masing ada simbol tersendiri. Alright. Maka dengan itu kita akan susun macam puzzle. Okey, jom semua sekali dengan saya, guys. Boleh keluarkan kertas, boleh keluarkan pen. Ingat, ini adalah senjata awak ketika exam. Tengok saya, keluarkan kertas sekarang. Pen mana? Kau nak tulis pakai apa? Pakai hidung. Saya tak apa, hidung saya besar tak apa, saya boleh tulis pakai hidung. Kadang-kadang kalau saya besar memang tulis pakai hidung. Awak jangan. Hidung ada tak ada. Okey, baik, dah keluarkan. Let's go. Kita akan isikan yang pertama. Apa dia dekat atas ini Kita ada H, hydrogen. Mantap. Nombor 2, kita ada bawah ini ada apa? Lithium. Mantap. Next, natrium. Yes. Seterusnya potassium. Yes. Next kita ada. Saya lupa Tolong sekejap. Saya lupa Yeah, MG. Next. Kita akan skip. Kita take kopi, letak tepi. Tak matau lagi. Awal tak kalut, lambat kelang kabut, kita settlekan yang belah kanan ni dulu. Okey, Balkis. Next kita ada apa kat sini Yes, next. Bawah dia kita ada apa? Aluminium. Seterusnya belah kanan ada apa? Yes. Nampak? Saya nampak. Mana pelajar-pelajar yang tua pelajar yang pernah belajar dengan saya. Silikon. Terbaik. Seterusnya belah kanan dia. Nitrogen. Oksigen. Kanan ada apa? Fluorin. Klorin. Atas helium. Neon. Argon. Bravo. Okey. Anda mesti tertanya-tanyakan. Macam mana dia orang boleh jawab Jangan risau bang. Bukan awak je tanya, saya pun tanya. Macam mana dia orang boleh jawab? Power betul. Okey. Sahabat-sahabat sekalian.
saya akan kongsi dengan awak satu benda di mana semua student saya jumpa saya tepi jalan. Jumpa tepi jalan, dia cakap, "Hi sir." Saya cakap, "Ini macam mana awak tulis paper?" Satu kertas, satu dinding yang kosong. Okey. Orang biasa tengok dinding kosong, tapi awak, abang kakak, hari ini awak nampak dinding kosong, awak nampak create table. Right? So let's go. A 3, a 2, a 1. Hi, Lina ke? Okay, sebut kat rumah. Jangan kuat sangat. Hi Lina. Jangan. Jiran sebelah dengan nanti, anak jiran sebelah nama Lina. Nanti dia sahut tak? Okay, slow sikit. Hi, Lina ke? Macam awak cakap phone lah. Oh, tak pernah cakap phone. Faham. Tak apa. Tak apa. Tenang. Next. Beli Maggi cakap. Awak call Lina. Awak tanya dia beli Maggi cakap. Lina macam apa lagi? Ya, kenapa? Lina, boleh aku curi sikit? Kamu mesti nak faham. Tak apalah, korang tak nak faham, tak apa, saya nak faham. Korang kalau beli Maggi, saya nampak korang pergi jalan beli Maggi, saya nak faham. Okey, korang kalau saya nampak saya nak faham Maggi, korang macam apa hal kan? Saya nak faham Maggi saya. Korang cakap apa? Korang cakap, awak akan cakap apa? No, beli sendiri. Asal tak? Sebab Lina tu cakap I ada boyfriend, nama boyfriend I Fatih. Dia comel. Fatih sebelah. Fatih cakap apa? Hihi neda a. Alright, well done. Semua yang baru, semua yang lama, yang tua maupun muda, yang berpunya maupun single. Let's go. A 3, a 2, a 1. Hi, Lina ke? Beli Maggi cakap, boleh aku curi sikit? No. Please lah, beli sendiri. I ada boyfriend, nama boyfriend I Fatih. Dia comel. Fatih kalau dengar, hihi nada mantap. Okay, ladies and gentlemen, apa relevannya? Semua yang saya tulis ini di depan ini ialah 20 unsur utama yang akan ditekankan dalam SPM. Dan penceritaan kimia ini adalah penceritaan tentang unsur yang ada di dalam ini. If you can master this, you can master chemistry. Believe me. Okay, baik. Tuan-tuan, kita warm up lagi Di bawah ini nama dia kumpulan. Ini nama dia kumpulan juga. Ini kumpulan. Okey, tolong saya kejap. Ini kumpulan berapa? Tolong saya kejap. Ini kumpulan 1. Ini kumpulan berapa? 2. Hey, ini kumpulan berapa? Jangan jawab 3. 13, okey? Sebab apa? Sebab 3 sampai 12 adalah kumpulan rahsia di tengah. Kumpulan rahsia apa sih? Kumpulan di tengah ini kita akan sebut dia sebagai transition element ataupun unsur peralihan. Okay? Ini adalah 13, ini adalah 14, ini adalah 15, ini adalah 16, ini adalah 17, ini adalah 18. Seems like a lot, right? Okay, but it is not actually 20 sahaja. Macam mana unsur ini disusun? Dia disusun mengikut satu konsep yang telah diutarakan oleh Dmitri Mendeleev, iaitu mengikut bilangan proton yang meningkat. Kita akan kirakan bilangan proton. Follow saya. Kita akan kira bilangan proton. Mula dari kiri atas. Kiri bilangan proton dia ada 1. Kalau awak jalan-jalan, tiba-tiba nampak hidrogen terbang, awak boleh nampak ada nombor 1 dekat atas ni. Kalau awak nampak ada nombor 1 dekat atas hidrogen, barang jadi. Okey. Hidrogen yang pertama. Next, kita akan skip pergi ke hujung. Proton ada 2. Seterusnya, kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20. Alright. 20 sahaja yang utama. Ini kita panggil sebagai 20 unsur utama 20 unsur utama. Kita ada unsur substitute. Okey, unsur substitute ni ada pun pemain simpanan Ini pemain utama. Ini pemain simpanan. Dalam nama dia saya sebutkan sebagai pemain simpanan iaitu dia transition element ataupun logam peralihan. Okey. Contoh, awak kalau main takraw, okey, takraw satu side dia ada 6 orang So 6 orang tu dia boleh rotate. Bukan 6 Oh, 3. Ini apa dia? Oh, itu volley. Itu volleyball. Faham, sorry. Okey. 20 unsur utama dan dia boleh substitute transition element. Apa maksud saya? 20 ini yang akan ditanya kerap dalam exam. Transition element ni jarang. Dengar yang 20 ini yang akan ditanya utama dalam exam. Ini jarang. Ada banyak DM yang saya terima, dia tanya, "Sir, saya tak confident dengan kimia." Saya share dengan awak, to be confident in something, you need to always see that thing. Setuju dengan saya? Untuk ada confident buat satu benda itu, contoh awak nak confident masak, awak kena selalu masak. Untuk awak pandai bawa kereta, awak kena selalu bawa kereta. Untuk pandai belajar, awak kena selalu buka buku. Sama in chemistry, but in chemistry, I'm just going to give you this one tips. To be confident in chemistry, you need to be confident with what is coming. What is you are going to face. And these 20 are the first element, the main elements that you guys are going to face. Alright, di kiri, nampak relation dia. Settle lah. Di kiri bersifat alkali, di kanan bersifat asid. Kiri alkali, kanan asid. Kiri logam, kanan bukan logam. Tengah-tengah ialah separuh logam. Detail dia kita akan sembang time kelas. Tapi saya nak bagi pendedahan kepada awak so that awak refresh. Saya nak tune wire di otak awak. Saya nak tune wire di otak saya juga. Saya nak tune semua orang so that we view it as something that is easy. Okay? Something yang dia dah provide dekat kita. Apa yang perlu kita tahu. Di kiri, logam. Kanan, bukan logam. Omatan. Kiri logam, kanan bukan logam. Kiri alkali, kanan asid. Yes, go. Let's go one more time. 3, 2, 1. Kiri logam, kanan bukan logam. Kiri alkali, kanan asid. Terbaik. Dengar saya sebut asid dengan alkali kan? Itu bab 4 awak. Itu bab 6 awak waktu tingkatan 4. Okay, nampak kita dah jump. Asid, alkali dengan asid dah. Bila gabung, neutral. Jadi garam. Okay. Betapa laju dia bertindak balas, itu masuk bab 8. Kadar tindak balas. Bab 7. Kadar tindak balas. Alright, And then, masuk bab 5. Masuk tingkatan 5, bab 1, kita akan belajar pasal redox. Redox ni kita akan jumpa balik semua yang unsur utama ni. Termasuk logam peralihan. Masuk bab 2, carbon compound. Tingkatan 5, kita akan belajar pasal carbon. Nampak? Only in carbon. Alright. Next, masuk bab 3, thermochem, pasal haba, exothermic, endothermic, exothermic. Bab 4, polymer chemistry, juga melibatkan dengan carbon. Dan bab 5, kita ada kimia industri ataupun kimia pengguna. Di mana benda yang sama juga dia orang akan sembang. Macam mana kita nak guna this one. For what? For the for our masyarakat, for our community. Okay, I hope you guys dah dapat the whole picture of chemistry. Chemistry is about what? It's about this one whole periodic table. That's all. If mathematics ada multiplication table, to be good in maths, you need to be good with your multiplication table, right? To be good in chemistry, you need to know, you need to be confident with your periodic table. If you can do that, boys and girls, SPM Takers 2021, I promise you, you guys are going to do great in your SPM. Trust me. Bila kita cakap pasal SPM, apa dia itu SPM? Kimia, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan paper
yang diberi, sekejap kertas satu merupakan 4541. Kertas yang diberi nombor 4 yang minit. Sejak 15 minit je, tuan-tuan. Soalan, dia ada berapa banyak? Untuk silibus baru, tuan-tuan dan puan, awak hanya perlu tahu 40 soalan sahaja. Awak hanya perlu jawab 40 soalan sahaja. Dan 40 tak banyak bang. 40 tak banyak. Okay, kalau awak tekan jawab questionnaire yang Google Form yang awak, kalau member awak itu tolong jawab Google Form ni. Nak tengok banci keluarga. Kadang-kadang yang Google Form tu lagi banyak daripada soalan SPM, tuan-tuan. Kadang-kadang awak main Instagram punya chat ataupun Instagram story tu ada satu soalan 1 sampai soalan 50. Pick a number, I will answer sincerely. Itu ni 61. And these 40 question, you guys are going to answer once in your life. And ladies and gentlemen, apakah motif kertas satu ini? Motif kertas satu ini ialah tak lain tak bukan seperti yang saya cakap, confidence. Again and again, it's all about your confidence. It's all about your mentality, whether you can do it or not. And I believe you guys can do it. I think that's all from me. Untuk kertas satu, okay, saya akan handlekan over kepada next kertas dua. Siapa dia? Kertas dua? Pak Pandai. Okay, saya akan leave the floor to Sir Deva. Thank you so much. Okay, lepas ni kita akan follow up kepada Sir Haziq and so on. Okay guys. Jangan buy lagi, saya ada lagi. Okay guys. Apa khabar? Everybody okay? Baik. Tadi best punya intro daripada Sir Maaz. The Mr. Gold. Betul tak? Memang dia punya performance memang hebat lah. Itulah saya panggil dia selalu tutorability. Betul tak? Setuju? Tutorability. Okay guys, so alright. Kebaikan tahun ni ialah kamu dah tahu SPM tu dia akan di bila? March tahun depan, betul tak? Tapi jangan pula take disadvantage. Kalau Prussians Promax boleh create history, why not you first beat the history? Tempoh kali tak silap saya. Betul tak? 2 kali tunda dia macam orang kata apa, floating. Macam you all dia dah awal-awal bagi tahu okey bulan Mac. So memanglah PKP ni memanglah teruk kan, tapi you take it as advantage. Macam judo kan. Alright, judo. You know judo? Saya tak reti lah main judo, but I know the concept. Dia akan gunakan kekuatan lawan dia untuk mendapatkan momentum untuk jatuhkan dia. You see? So you what you do is the negativity tu you jadikan positif to your advantage. Faham tak? Jadi you all pernah belajar itu apa, momentum lah, inertia lah, betul tak? Yang tu yang saya nampak lah. Saya nampak ada macam light at the end of the tunnel. Kalau hari tu saya cakap kita semua kena habiskan kita punya syllabus sebelum bulan September, betul tak? We maintain the same course, kita maintain tapi kita ada backup lah sikit. Why not kita prepare 2 times or 3 times? Bila you recycle a few times, you gilap dia jadi lebih berkilat. You are more better prepared, betul tak? Sedia awal okey, boleh santai je. Faham tak? So the most important thing, tak silap saya, when we reach the peak, jangan bagi reach the peak lebih kurang bulan September ke Oktober ke macam tu tak. Reach your peak around December ataupun January. Maksudnya you dah macam reaching the peak. Jadi bila March tu sampai, you are at the peak. Maksudnya jawab soalan lah. Jadi sekarang kalau saya terlampau detail sangat, tengok bola tak? Tengok bola kan? Euro.
Tak tengok, tipulah you all. Curi-curi tengok kot. Girls semua memang tak tengok. Mereka tengok netball. Mereka tengok netball, dancing-dancing masuk dalam basket tu. Saya sampai hari ni tak faham pasal netball. Saya tanya beberapa orang dah, mereka explain, still I cannot understand. Okay, so back to orang kata apa, kita punya kimia. So you guys, kita tak nak cerita yang benda yang macam mendownkan kamu. Okay, maksudnya kita kena mulakan kita punya enjin. Kalau sampai bulan Jun kamu dah hancurkan 6 bulan dalam hidup kamu, doesn't matter. Percaya tak? Kalau kamu mula daripada bulan Jun, serious, 9 bulan you can create history, you can change your direction of your course for your future. Faham tak? Jadi maksudnya dalam bidang akademik lah kan. Jadi up to you, you nak ke tak? Nak sahut cabaran ni ke tak? Yang tu je. That's what you must. Now, yang pentingnya, you ada semangat, saya tahu. I can see from orang kata apa, orang yang bagi feedback, semua ada semangat. Tapi semangat tanpa ada satu fokus hala tuju is wasted. Right now. You must have strategy, planning and execution. Faham tak? You kena ada strategi, planning dengan execution. Macam you ni CEO untuk diri kamu punya hala tuju lah. Okay, that is your life. You are going to take charge and then you are going to lead the way and then reach the greatness no matter in any way. Skill yang ni yang kamu dapat, aplikasikan dalam hidup kamu, dalam ujian-ujian yang akan datang sehingga time to go. What say you guys? Ini semua saya baru tahu umur dah, orang kata apa, setengah abad dah baru tahu benda-benda macam ni. Oh, this is how life goes. So you fellas are going to get shortcut from apa ni? Ambil ni, aplikasikan dalam hidup for everything. But now we going to focus where are you going to head with chemistry. Faham tak? Okay, seperti mana yang saya cakap, kita tak nak bagi detail terlampau sangat. Kalau kamu macam confused, kita akan bagi demi satu. When the time comes, we'll give you more. Okay? Jadi macam ni. Tadi Semas ada explain pasal orang kata apa, kertas satu, dan juga dia explain pasal orang kata apa, pembagian markah semua. Okey, kamu tahu sekali imbas tak apa. Tapi tahu tak antara paper 1, 2, 3 semuanya memang penting, tapi yang paling banyak bagi markah ialah paper 2. Hadut. Paper 2, I tell you, dulu kini selamanya paper 2 ni memang, kalau strategi kamu tak betul, planning tak betul, execution tak ada. Susah ke paper 2? No. Just now, Semas ada tunjuk pasal predictable, betul tak? Yes. Dia mula daripada sana. Daripada chapter 2 lagi kamu akan mulakan. Baik. Saya ada buat satu orang kata nak bagi tahu you all 5 untuk chemistry is fully master, maksudnya buat latihan, buat silap, buat latihan, belajar, buat latihan, belajar, buat latihan, belajar, silap 10 kali, buat lagi. Faham tak? Tapi chicken feed tu kamu tak goyang kaki lepas tak belajar pun tak boleh juga kan. So this is what you must do. Understand tak? Jangan dia ingat ke, okay, saya dah power 5 bab, yang lain semua you kantorikan habis. Seri balik. Pastikan sebelum bulan Ogos, bab 2 hingga 5 kantori. Faham tak? 2 hingga 5 kantori kau. That is small concept, very important. Faham tak? Okey. Kemudian bila kamu masuk ke bab 6, itu yang dinamakan acid, itu yang saya nak terang. Ada berapa soalan semua sekali? Soalan bahagian A tak tahu. Tak apa, sekarang kamu tahu, dengar baik-baik. Soalan struktur bahagian A. Ingat berapa?
berapa? 8. Okey. Baik. Masa yang dibagi untuk kertas 2 ialah 150 minit. Kira berapa? 150 minit. Berapa lama tu? 2 jam lebih, 2 jam setengah lah. 2 jam lebih. Memanglah lama. Bila duduk dalam tu, kamu tahulah. Baik. 8 soalan tu you kena budget untuk setiap soalan ialah 9 minit. Tapi maksimum untuk setiap soalan 9 minit tau. Maksimum kamu ada lebih kurang 11 minit, 11.25 minit. Maksudnya ini paling lama. Tapi optimum 9 minit kamu kena siapkan. Are you clear? Alright? Dah tak? Lebih baik tahu sekarang daripada last minute. Betul tak? Kamu kena pastikan setiap allocation 9 minit. Yang lebih tu yang julat antara dua ni untuk kita checking tak? Faham tak? Baik. Itu bahagian A. Okey, bahagian B pula. Bahagian B, kamu akan diberi 2 soalan, pilih 1. 2 soalan, pilih 1. Faham tak? Di mana kamu ambil masa lebih kurang 25 minit. Tapi maksimum ialah 30 minit. Kalau kamu dah ada strategi, kamu akan tahu. You akan cuba siapkan dalam yang biru ni. Faham tak? Biru ni maksudnya you ada extra time, injury time lah. Mana tahu kan? Selalu menu score, injury time macam tu lah. Kamu boleh score. Boleh faham tak? Lepas tu bahagian C pula, kamu ada 1 soalan no pilihan. Terus buat gedah saja. Nampak macam mana kan? Sedih. Jadi, jangan risau. Same story also. Kamu ambil 25 minit, maksimum 30 minit. Jadi kalau kamu ambil kalkulator, 8 kali 11.25 tambah 30, kamu akan dapat 150 minit. Tambah boleh, tapi kenapa ada yang tambah. Tembak kenapa? Kamu ada 6 bulan lah. 6 bulan ni kira you patut bersyukur. Siapa yang dah tuang form 4 sampai bulan Jun, kamu ada 6 bulan, kamu boleh score lah. Come on. Budak Pro Max yang mereka boleh create history sebab apa? Better situation. You are in a better situation. Faham tak? Okay? Understand? Okay. Jadi, kamu dah macam tahu planning. Lebih kurang. Kita tak payah pergi dalam sangatlah. Dia adalah strategi, dia kata apa, mengingat, memahami yang tu semua. Itu lain kira. Sekarang, kamu kena tahu yang ni dulu. Alright? The timing. Set the timing first. Bila kamu dah timing, kamu setiap kali ingat dalam kepala otak ni, bila kita minit jadi kamu akan cuba siapkan dalam 9 minit. Kalau kamu boleh execute, maksudnya kamu boleh buat dalam 9 minit, kamu ada extra time nak check. Tiba-tiba nak modify ke, nak padam ke, nak perbaiki ke. Faham tak? Okay. Baik. So far, jadi kita akan tengok contohnya macam mana kita sampaikan. Okay, contohnya kita ada, orang kata apa, first 5 chapter kamu dah power dah. Kamu kalau tak power, saya akan buktikan bila kamu tak power, benda tu akan terbawa ke chapter-chapter lain. Faham? Okay, contohnya. Okay, contohnya. Good. Contohnya kita tengok di sini. Kamu nampak acid? Okay, acid. Apa tu acid? Okay, apa tu acid? Ingat tak acid tu apa? First time, yes, memang ada ion hidrogen. Bahan kimia, yes, betul. Tapi macam mana kamu nak jawab? Jadi benda ni, ya, itu sifat. Tapi apa itu bahan kimia tu? Bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Betul tak? Jadi dia punya kata kunci ialah bahan kimia mesti kena ada air, menghasilkan apa? Mengion, hasilkan hidrogen. Ion hidrogen. Kamu kena tahu pasal hidrogen. Tengok, hidrogen bila kamu belajar? We coming to that. Form 4, chapter berapa? Atom. Bila kamu belajar atom? Ingat lagi tak? Tengok. Benda ni chapter 6. Tapi asas dia di chapter
Yes. Okay, kamu tengok di sini. Kamu tahu hidrogen betul tak? Betul kan? So kamu tahu yang ni. Ini tak ajar dalam bab 6 tak ada. Dia ajar macam bab 2, lepas tu kamu akan jumpa balik pada bab 3 dan sebagainya. Okey. Kamu nampak yang ni kan? Okey. Benda ni bila dia hilangkan elektron. Okey, supaya kamu lihat. Okey. Katakan yang ni ialah hijau ni ialah mewakili elektron. Baik. Sekarang benda ni jadi apa? Alright, okay. Bila kamu baca buku teks, dia jelaskan iaitu ion hidrogen. Tetapi bila kamu pergi ke orang kata apa Google ke apa ke, dia cakap proton. Aduh, mesti kepala pening. Apa pula proton? Apa kaitan proton dengan ion hidrogen? Betul tak? Betul tak? Okay. Bab 2, kamu pernah belajar nukleus ada apa? Proton dan neutron. Very good. Hidrogen ada proton, ada neutron tak? Jadi bila elektron ni didermakan, tinggal apa? Proton, betul tak? Tinggal proton aja. Jadi proton tu charge apa? Positif, betul tak? Jadi kalau kamu terbaca, bila kamu nak extra knowledge lah kan, dia kata proton. When a chemical substance dissolves in water, ionizes, producing proton. Apa pula proton? Saya buku teks belajar ion hidrogen, betul tak? Okay, but yang ini ialah apa? Chapter 6 ke atau chapter 2 yang kamu kena mulakan? Itu saya cakap. Foundation, the first 5 chapters. Faham tak? Another thing. Ya, okay, yang ni terbukti ya. Alright. Another thing. Pernah belajar ikatan datif tak? Pernah? Berapa orang tak tahu? Lupa. Alamak, bangganya lupa. Okey, tak apa. Siapa yang lupa tu okeylah. Apa saya padamkan ni, saya tunjuk. Saya pun lupa agak. Lupa juga? Alamak, lupa tu. Betul ke ni? Semas. Oh, nak ini surprise sebab tu dia lupa. Okey, kamu tengok. Baik. Ingat lagi covalent dengan dative? Kadang dia panggil dative ni ke coordinate. Alright, ingat. Covalent, ingat lagi tak? Chapter berapa? 5 kan? Chapter 5, betul tak? Chapter 5 dia cakap apa? Dua bukan logam, dia fungsi. Betul tak? Dua-dua fungsi lah. Dia fungsi, dia fungsi. Betul tak? Sepasang, dua pasang dan non-metal dengan non-metal. Ingat lagi kan? Baik. Tapi dative ni apa cerita? Sama juga dengan covalent. Tapi satu saja yang memberi sumbangan elektron. Yang satu lagi terima je. Faham tak? Okey. So, alkisannya nampak di sini. Saya ada tulis. Acid atau klorik bercerai. Talak 1 ya. Ataupun talak 3. Faham tak? Penceraian lengkap. Mengayon. Betul tak? Okey, good. Bila dia mengayon, dia menghasilkan apa? Saya cakap proton. Betul. Betul kan? Proton dia apa? Ion hidrogen. Faham? Okey. Ion hidrogen ada elektron tak? Tak ada. Jadi, kamu nampak yang ni? Saya tulis. Okey. Apa cerita dia? Okey, katakan saya gunakan warna hitam ni mewakili ion hidrogen. Manakala air pula. Okey. Baik. Oksigen, ingat lagi tak? Oksigen berapa dia punya susunan elektron? 2/6. Okey, 2/6. Kamu lihat sini, yang dot-dot ni kepunyaan
oksigen. Faham tak? Kepunyaan oksigen. Faham tak? Yang pangkah ni kepunyaan hidrogen. Okey. Baik, kamu nampak tak sini disebabkan orang kata apa? Apa ni? Ya, saya bulatkan ni. Lone pair. Okey. Dia akan bercampur dengan hidrogen yang saya buat tadi tu. Okey, dia akan jadi orang kata apa? Ini ikatan kovalent oksigen. Okey, di mana dia membekalkan, maksudnya yang ni pergi satu arah saja tau. Okey, yang ni dia gabung dengan hidrogen. Maka semua ni kita dapat apa? Positif. Yang ni yang kita panggil hydrozonium. Okey. Kalau tak ada air, boleh tak asid menunjukkan sifat dia? Boleh tak asid mengayon? Tak boleh. So both acid and alkali perlukan air untuk proses penguraian atau asid menghasilkan hydrozonium. Okey. Bila kita dah tahu benda ni, yang ni yang first kamu kena tahu. Jadi kamu juga ada belajar pasal teori Arrhenius, betul tak? Dia orang pertama lah bagi tahu pasal asid ni. Ada kan? Okey. Arrhenius apa dia cakap? Acid is a chemical substance that ionizes in water to produce H+. Alright. Dah ingat? Yang ni saya ambil daripada buku teks. Understand not? So when you take out your own notes and then you write it down, benda tu akan melekat. Faham tak? Okay, Ken. Okay, good. Baik. Bila kamu dah tahu ionization, sekarang saya dah jelaskan pasal ionization tadi, betul tak? Okay, next. Dia orang tengok, nampak tak? Sebelum saya teruskan, kamu nampak tak ikatan titik? Kamu nampak tak susunan elektron? Dan kamu nampak tak yang ni pernah tengok tak? Moleculation. Mol. Betul tak? Betul. Mol. Jadi yang ni ialah apa? Kemolaran. Very important. Bila kamu dah faham ni daripada chapter, bila chapter apa? 3. 3, you will be able to do, orang kata apa? Chapter 6. It is related here. Faham tak? So, kamu tengok, first 5 chapter tu je. Saya nak cerita. After that, ramai pelajar pula bila main ke pengiraan ni. Hancus. Baik, sebelum kita masuk ke pengiraan, tadi ada orang tanya. Tapi bukan orang tanya, kamu mesti kena tahu ada berapa kumpulan jenis asid. Mono, mol. Kalau satu molekul menghasilkan 2 mol, di. Kalau satu molekul menghasilkan 3, tri. Yang tu semua okey kan? Okey, good. Baik. Masalahnya sekarang kita nak tahu yang ni tak ada kaitan dengan kimia. Unfortunately, kamu pernah tengok benda ni tak? Pernah tengok? Jadi apa jadi? Kalau benda ni kamu tak tahu, you are in trouble. Jadi tak ada kaitan dengan kimia, tapi kita curi daripada maths. Actually, this one kita buat daripada maths lah, bukan advanced saja. Daripada maths ada dah. Faham tak? So you must know this calculation. Kalau kamu hafal formula tanpa kamu mengetahui dari mana saya cut dulu sebab saya nak bagi ruang pada Sazik sikit. And then kita nak pergi pada soalan. Okay. Okay, terima kasih kepada terima kasih semua. Alright. Mantap. Okay guys, semua okay Alright, saya nak summary-kan sikit. Tadi saya explain pasal paper 1 and Pak Godai also explain pasal paper 2. Paper 2, markah dia section A kita ada 8 soalan, 80 markah. Section B 2 soalan, pilih 1 20 markah. Section C 1 soalan 20 markah. Total 100. Okay.
Just like Papa Dev cakap, strategy, we need to know how many questions are we going to answer. Itu yang pertama. Dia lega. Dia punya technical dia letak tepi dulu. Tak apa, santai. Sesi kali ini kita nak kenal lebih mendalam paper kimia kita, berapa markah yang dia orang provide, berapa markah kita nak cium. Siap. Okey, boleh semua ambil lepas. Kita akan lanjutkan pada paper 3 bersama Sir Haziq. Terima kasih semua. Kita akan tonton kepada Sir Haziq, boleh double tap di screen Sir Haziq. What is up guys? What is up 04? Tadi thank you very much Sir Mas Faiz dah explain pasal paper 1. So kita nak explain sekarang ni tinggal paper 3. So 3 papers all together. Magic sikit. Sikit je magic. Tambah banyak magic. Kita nak fokus kepada you guys punya SPM. Sebab apa? Paper 3 ni orang cakap lubuk tau. Dia lubuk. It's like macam durian runtuh. Jackpot. You all boleh kumpul all these marks dekat paper 3. The reason is because kebanyakan jawapan dah ada dalam soalan. Orang just pakai perkataan ataupun all these words from the question. Dalam soalan dah ada, dah siap-siap. Dalam kertas 3 ada berapa section? Agak-agak? Kertas 3 amali, betul. Dan ada 2. Ada 2. Yang pertama adalah berpandu dan yang kedua adalah tidak berpandu. Pandu. Meaning to say, the first section tu dia dah bagi you all siap-siap untuk isi ruang kosong je. Selanjutnya dia dah buatkan eksperimen untuk awak cuma isi ruang kosong saja.